Cuma jangan ada unsur buat zalim pada binatang. Kerana kalau tuan-tuan tengok, Nabi SAW ada banyak benda yang Nabi ajak pada kita supaya jangan buat naya ke binatang. Dan binatang ni juga tuan-tuan, kalau dia tu kawan dengan orang baik-baik, Allah beri satu kemuliaan pada dia. Contoh apa dia? Anjing Ashabul Kahfi. Dia anjing je. Kalau level kita tu najis mughalazah lah. Tapi apa dia buat? Allah beri satu kemuliaan dan Allah mention nama dia dalam Quran. Sebutkan dia. Apa dia buat? Dia follow je. Orang baik-baik ni dia ikut dan dia tidur di hadapan gua. Tidur macam anjing macam tu. Jadi orang lalu orang tengok, takut tau. Ada gua ni. Tak ada depa tak ada tani cucu kita pergi tempat lain lah. Dia macam orang jadi gerun dan seriau tengok anjing tu. Allah sebut nama dia. Tuan-tuan ulama bincang panjang tentang kala anjing. Tuan-tuan tengok dalam kitab Haiwan Kubra, cerita pasal haiwan je, bincang tentang kala. Ada yang kata kelabu, koko. Ya Allah, anjing tu kalau bahasa kita bukan penting sangat, tapi sebab dia kawan dengan orang baik-baik ni, perbincangan jadi di kalangan ulama tentang nak bincang kala anjing tu kala apa. Sampai ke peringkat macam tu Allah letak, sebab binatang ni bukan kita katakan boleh buat naya ke dia saja tu. Satu. Yang kedua lagi, Nabi SAW juga sebut dalam hadis tentang satu orang yang bakar semut. Allah tegur supaya jangan bakar. Kalau yang buat salah tu satu, kenapa kamu bakar semua dia punya sarang dia tu? Maka menyiksa binatang dengan api adalah satu yang dilarang dalam syarak. Juga kes berlaku tentang zaman Nabi SAW tentang seekor unta yang mengamuk di dalam kebun unta tu. Bila Nabi SAW pi, sahabat-sahabat kata, wahai Rasulullah jangan pi, bahaya dia ni, dia unta duk mengamuk. Nabi kata tak apa, mai aku pi. Bila Nabi pi, Nabi macam boleh faham mukjizat Nabi ni, boleh faham luahan hati unta tadi tu. Nabi keluar, Nabi kata kat dia, siapa tuan dia? Sebab apa? Sebab hampa bagi dia kerja banyak, tapi makan, subsidi makan hampa potong. Unta pun mengamuk agak kalau hampa tak subsidi semua kena potong, dia pun bara agak. Ada sekali Nabi SAW didatangi seekor burung dan dia duduk dekat macam tembok gitu. Bila Nabi SAW lalu, faja'ala yurafrifu ra'sahu wa yukallimuhu. Dia macam cakap dengan Nabi tau, dia buat macam tu. Nabi pun macam duduk dengar cakap gitu. Lepas tu Nabi kali kat sahabat, Nabi kata, ayyukum afja'a hadha biwaladih. Ni siapa pergi ambil ni anak dia ni? Siapa ambil anak dia? Maka seorang lelaki jawab, ana ya Rasulullah SAW. Nabi kata, urdudhu ilaih. Bagi balik kat dia. Dia bagi tahu kat aku ada orang ambil anak dia. Nabi suruh bagi balik. Tapi tak mau buat naya ke binatang tu, pisahkan anak pada mak dia. Dan lagi ketika mana adik kepada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu nama Umair, Nabi SAW pernah pergi rumah, Nabi jumpa dia sedih, burung yang dia belau tu mati. Maka Nabi tanya kat dia, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Nughair tu burung hak dia belau tu. Nabi ambil hati dia, Nabi pujuk dia, Nabi sembang dengan dia, Nabi cerita kat dia. Daripada hadis ni ulama bagi tahu, boleh kita nak bela binatang, tak apa, tak ada masalah. Dan kita tak boleh kata budak-budak ni kita jangan bagi binatang, nanti dia picik bagi mati, budak-budak tak ada kasih sayang. Tak semua budak-budak macam tu. Bukti dalam hadis Nabi SAW yang saya baca tadi tu, Imam Syafi'i buat keluar hukum kata apa? Boleh kita bagi budak-budak bela binatang kerana nak bina sifat kasih sayang dalam diri dia. Bila dia tengok binatang kadang kecil kan, tuan-tuan tengok viral, ada ayam dia kena sembelih, dia pun sedih sebab ayam dia mati. Perasaan tu bukan semua budak-budak ada nak zalimi binatang tau. Mereka ada perasaan yang baik juga yang ada pada mereka. Dan juga dan Nabi SAW sendiri menggelarkan sahabat, antaranya rawi hadis ni sendiri tentang nama Abu Hurairah, bapa kucing.
Maknanya dalam banyak-banyak gelaran Nabi up satu nama binatang tu, Nabi bagi pada sahabat tu. Maknanya Islam ni dengan binatang ni dia tak adalah jauh sangat. Dia rapat dan dia baik. Cuma konsep dia jangan ada kita menzalimi atau buat naya ke mana-mana binatang. Sama jugalah tuan-tuan, jadi pupus lah tuan-tuan tengok depa pi apa potong gading gajah dia, rhinoceros punya tanduk lah apa. Tu semua saya nak bagi kat tuan-tuan, Islam bukan dalam masjid je. Dia punya rangkaian pemahaman kita tentang Islam, dia lajak sampai ke alam. Tak boleh kita buat naya ke binatang macam tu. Tak boleh ambil tanduk dia sebab binatang-binatang tu termasuk dalam binatang yang nak pupus. Tak apa-apa peraturan tentang binatang yang nak pupus ni, yang perhilitan ke siapa, agensi terlibat buat keluar tu, semua tu sebahagian daripada syarak supaya memelihara alam. Allah buat ekosistem alam ni dengan binatang ni semua Allah buat elok. Binatang ni makan binatang ni, binatang ni makan binatang ni, binatang ni makan binatang ni. Dia punya rantaian makanan tu semua Allah buat cantik dah. Kita pergi ambil binatang tu, pergi buat naya, pergi putuskan rantaian dia, dia punya ekosistem alam makanan, semua dia akan jadi. Macam mana tuan-tuan tengok akhir-akhir ni, dia bukan sahaja jadi kesan yang banyak, macam-macam lah kesan kepupusan binatang tu sendiri. Sebab tu Nabi SAW ajak pada kita dengan ruangan yang sangat besar. Dan Nabi bagi tahu apa? Kalau hampa tanam, Nabi kata, kalaulah hampa tanam pokok, daripada pokok tadi tu naik buah, dan buah tadi tu dimakan oleh burung, maka orang yang tanam tu dapat pahala sedekah. Orang yang tanam dapat pahala sedekah. Kadang kita bawa pokok pelam ke, burung main makan jadi berulat tu, jangan marah. Boleh, tak apa, tak ada masalah. Semua tu Allah bagi pahala. Kalau ulat makan ustaz, ulat makan pun kita tak boleh makan dah buah tu, insya-Allah dapat pahala. Kalau saya makan ulat ustaz, termakan tak apa. Katalah tengok sembang dengan member cerita apa, kerak makan-makan tu dah kunyah apa semua dah. Tengok kepala tak ada ulat tu duk cuik gitu. Allah, arwah dah baklong ni. Dah tertelan dah. Nak buat macam mana? Tak apa, dimaafkan dalam syarak. Yang tak boleh, sedap lah pula. Mai aku try pula, saja pergi kutik gitu tu, cicah garam duk buat makan macam pelam gitu. Yang tu baru tak boleh lah. Saya saja makan tak boleh. Ataupun memang saja cari potong buah, cari ulat. Potong, ada ulat tak? Ada ulat bagi kat aku, dia bawa pinggan pula. Dia bawa pinggan kecil macam ni, dia pergi makan kat hotel. Siapa-siapa ada ulat bagi kat aku, yang tu tak boleh lah. Yang tu burung tak boleh makan ulat. Tak boleh makan ulat binatang. Okey, yang pertama ihsan terhadap binatang.